Dua perkara yang akan kita berikan tumpuan iaitu mengangkat sumpah ahli Dewan Negara, Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan juga timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Baik, untuk berkenaan tentang ahli Dewan Negara, ia juga disebutkan dalam perkara 45 Perlembagaan Persekutuan berkenaan tentang keanggotaan Dewan Negara yang mana ia tertakluk kepada fasal 4 Dewan Negara hendaklah terdiri daripada ahli-ahli dipilih dan dilantik seperti yang disebutkan di dalam peruntukan perkara 45 tersebut. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang aturan urusan mesyuarat pada hari ini, saya amat bersahati untuk bersama yang berbahagia Profesor Dr. Syah Merayu Abdul Aziz, Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Datuk. Terima kasih bersama kami. Waalaikumsalam. Terima kasih menerima undangan dan juga kunjungan kami. Kita memberikan dua perkara yang penting dalam langsung dari Parlimen pada hari ini, khususnya di Dewan Negara, iaitu atur cara mengangkat sumpah ahli Dewan Negara dan juga mengangkat sumpah bagi yang di-Pertua Dewan Negara dan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Mungkin kalau tadi saya berceritakan berkenaan peruntukan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan, tetapi apa yang boleh diperjelaskan berkenaan perjalanan bagi kedua-dua aturan tersebut, Prof? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya percaya kita semua telah memerhatilah apa yang berlaku dan seperti yang Saudara Ismail sebut tadi, kekosongan daripada yang di-Pertua Dewan Negara atau kita panggil Presiden Dewan Negara lah. Pertamanya, semestinya dalam Dewan Negara itu kita ada ahli-ahli Dewan Negara dan juga kita ada Presiden atau yang di-Pertua. Kalau di Dewan Rakyat kita panggil Speaker, Speaker Dewan. Jadi aturan yang dibuat inilah untuk mengangkat sumpah para ahli yang baru. Ahli ini dia ada berbagai jenis ahli Dewan Negara yang dilantik oleh yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Yang Maghfurmat Perdana Menteri, atau ahli yang mewakili dari negeri-negeri yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Dan di sini kita nampaklah, kita tak pasti lagi ahli-ahli yang akan mengangkat sumpah, nanti kita lihat siaran langsung nantilah. Dan kemudiannya pemilihan yang di-Pertua Dewan atau pemilihan Presiden itu berdasarkan kepada peraturan 1-2 Peraturan Dewan Negara dan juga peruntukan perlembagaan lah, terutamanya perkara 56 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita akan ulas selepas ni bila kita melihat atau cara yang berlaku. Tapi yang pentingnya tuan-tuan dan para penonton sekalian, yang pentingnya lah untuk sebuah Dewan Negara itu berjalan fungsinya, dia mesti ada yang di-Pertua dan ahli-ahli yang telah mengangkat sumpah mengikut Perlembagaan Persekutuan dalam jadual ke-6. Sumpah itu mengikut jadual ke-6 yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Bersempena dengan mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 ini juga kita akan menyaksikan ahli Dewan Negara yang akan mengangkat sumpah dan juga mengangkat sumpah bagi yang di-Pertua Dewan Negara dan juga timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Kita berikan tumpuan pada ketika ini di dalam Dewan kalau isyaratnya sudah pun diberikan, apakah antara yang sedang berlaku. Sebelum kita melihat dan juga kita bercakap lebih lanjut, bagi sesuatu tempoh yang diperuntukkan untuk seseorang ahli Dewan Negara itu memegang perjawatannya sebagai ahli Dewan Negara, apakah juga diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan ini? Kita akan lanjutkan sedikit nanti dan kita berikan tumpuan di dalam Dewan pada ketika ini. Wang bin Sarian untuk memfungsikan mesyuarat pada pagi ini. Terima kasih. Ada sesiapa yang menyokong? Tuan Setiausaha. Tuan Setiausaha, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah ini kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju kata setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Bersetuju sebulat suara, usul disetujukan. Oleh yang demikian, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awan bin Sarian untuk mempengerusikan mesyuarat pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
ahli-ahli baharu mengangkat sumpah. Ahli-ahli yang berhormat, majlis mengangkat sumpah pada hari ini adalah selaras dengan peruntukan perkara 59/1 Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Mesyuarat 4/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara serta mengikut jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Dengan hormatnya, saya menjemput ahli-ahli yang berhormat berikut untuk mengangkat sumpah di hadapan pengerusi majlis. Dipersilakan yang pertama, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Saya, Mujahid bin Yusof, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Sebagai ahli Dewan Negara. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya dan upaya saya, bahawa saya akan menumpah taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar memerlukan tugasnya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang pada 30 Ogos 2021 dan kini mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara. Bergelar Yang Berhormat Senator. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad. Saya Nur Jazlan bin Muhammad setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Nur Jazlan Muhammad juga merupakan bekas ahli Parlimen Pulai Johor dan pernah memegang pejawatan sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri. Juga kini mengangkat sumpah selaku Yang Berhormat Senator ataupun ahli Dewan Negara.
Memilih Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli yang berhormat, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 2, sekarang saya menyerahkan urusan memilih Tuan Yang di-Pertua kepada Setiausaha Dewan Negara. Baik, seterusnya adalah aturan bagi untuk memilih Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, selaras dengan perkara 56 Perlembagaan Persekutuan serta mengikut aturan yang dinyatakan di dalam Peraturan Mesyuarat 1 dan 2 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara, Majlis Dewan Negara akan menjalankan urusan memilih Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Selaras juga dengan Peraturan Mesyuarat 2/1, saya telah menerima hanya satu cadangan nama orang yang hendak dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Cadangan tersebut adalah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis. Sehubungan dengan itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengemukakan cadangan nama ahli yang hendak dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama bagi Tuan Yang Tuan di-Pertua Dewan Setiausaha, saya mohon mengemukakan cadangan iaitu Yang Berhormat Senator Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan mengikut Peraturan Mesyuarat 2(1) saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Ada sesiapa yang menyokong? Tuan Setiausaha, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, oleh sebab seorang ahli sahaja yang dicadangkan dan disokong menjadi Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara, maka menurut peruntukan Peraturan Mesyuarat 2/3, saya dengan ini memasyhurkan bahawa Yang Berhormat Senator Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Satu cadangan nama tersebut, maka dengan itu dimasyhurkan Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar dimasyhurkan selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dan seterusnya, Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar seawal memulakan penugasan beliau selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Tuan Yang di-Pertua mengangkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tan Sri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar setelah dipilih memegang jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya.
Begitulah lafaz mengangkat sumpah oleh Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Sebelum ini dalam istiadat penggunaan Junaidi Tuanku Jaafar telah dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong membawa gelaran Tan Sri. Alhamdulillah, Prof. Datuk, kita saksikan tadi hanya satu nama yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kemudian Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar terus saja mengangkat sumpah selaku Yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi dalam proses ini bagaimana kita melihat ia mengikut kepada aturan dan peruntukan yang disebutkan di dalam perlembagaan? Peraturan untuk perjalanan Dewan Negara bahkan juga Dewan Rakyat lah diberikan kebebasan sendiri. Maknanya Dewan itu diberikan kebebasan untuk menentakkan proses atau prosedur tentang perjalanan Dewan. Apa yang kita saksikan sebentar tadi ialah tentang pertama mengangkat sumpah. Maknanya untuk kita merujuk kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Beliau hendaklah pertama menjadi ahli Dewan Negara. Lepas tu barulah boleh dilantik sebagai speaker ataupun maaf saya silap guna istilah speaker tu, dia sebenarnya presiden untuk Senat ya. Jadi untuk menjadi seorang yang di-Pertua, seseorang itu hendaklah juga menjadi ahli kepada Dewan Negara. Jadi untuk membolehkan dilantik sebagai yang di-Pertua, Tan Sri Yang Berhormat Senator Tan Sri hendaklah terus menjadi ahli Dewan Negara dulu. Jadi dia selaras dengan peruntukan perlembagaan dan peraturan Dewan. Dua perkara yang disebutkan itu. Betul. Prof. Datuk Syamrawi, kita berikan tumpuan berikut ini untuk pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Sara daripada kepolitik dan perkhidmatan kerajaan. Namun panggilan perkhidmatan lebih penting daripada kepribadian manusia dan lebih penting daripada apa yang saya janji kepada saya sendiri akan buat apabila panggilan untuk berkhidmat, maka saya bukan mengata terpaksa bersetuju, maka saya akur dengan panggilan untuk berkhidmat kepada negara dan bangsa. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Begitu juga saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Premier Negeri Sarawak yang telah menyampai pesan daripada Yang Amat Berhormat kepada saya secara peribadi yang belum orang tahu. Banyak bertanya, saya tak jawab. Secara peribadi kepada saya pada 13 hari bulan jam pukul 2:05 tengah hari. Pesanan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berfikir hanya 7 minit saya beri jawapan walaupun saya telah bersara, berjanji hendak bersara, saya tetap menyahut panggilan untuk berkhidmat kepada negara. Terima kasih. Yang berhormat sekalian, saya sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara, tidak dalam mimpi saya, tidak dalam perancangan kehidupan saya. Sebenarnya Allah telah menunjukkan jalan supaya saya pergi ke sini. Tapi masih pandangan saya, perkhidmatan saya masih saya lihat daripada sudut peribadi dan juga sudut kerajaan, iaitu untuk mentransformasikan Parlimen Malaysia. Saya secara khusus oleh kerana saya diberitahu oleh Setiausaha, jangan panjang sangat Yang Berhormat cakap, bahawa ada 3 perkara pokok yang perlu dilaksanakan
iaitu untuk melaksanakan Parliamentary Service Act ataupun Akta Pentadbiran Parlimen. Yang kedua ialah sama ada menggubal ataupun meminda Akta Hak dan Kebebasan Kuasa Parlimen, Akta 1952, Revised 1988. Yang ketiga ialah untuk meminda peraturan-peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya merealisasikan kehendak Dewan berdua mengadakan jawatan kuasa departmental kepada Parlimen. Yang keempat sebenarnya adalah satu kerja lama saya, iaitu memperkenalkan etika ahli Parlimen. Kerana pada saya tugas dan tanggungjawab ahli Parlimen bukanlah cari gaduh dalam Dewan, bukanlah banyak sangat main politik, tetapi tugas tanggungjawab baca Profesor Smith punya garis panduan dan Profesor Ibrahim punya ucapan mengatakan bahawa menggubal undang-undang, meluluskan bajet supaya mempertahankan kerajaan. Selain daripada itu, tambahan yang keempat iaitu untuk memberi servis kepada rakyat dalam konteks Malaysian politik. Jadi dalam keadaan demikian, kita perlu formalize dengan izin apa yang kita hendak buat ini. Etika ini penting. Negara lain mempunyainya. India, New Zealand, Australia mempunyai etika-etika yang tertentu. Maka kenapa salahnya? Etika ini telah digubal saya pada tahun 2011 lagi. Menjadi kuning dalam library Pak Dewan. Jadi insyaAllah dengan sokongan yang amat berhormat, dengan sokongan Menteri Undang-Undang, saya sebut khusus, insyaAllah kita boleh melaksananya. Kerana prioriti Parlimen itu juga yang amat berhormat perlu kita tumpukan sebelah satu wawasan kerajaan daripada dahulu lagi dan dilaksana dengan harapan kita boleh laksananya pada penggal ini juga sebagai the legacy kerajaan dan Parlimen ini pada semua rakyat Malaysia. Jadi saya dengan itu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pertama kepada Datuk Profesor yang sudi menjadi pengerusi sementara tadi, dan yang kedua sokongan padu daripada semua pihak tidak kira politik dan sebagainya kepada saya, pelantikan saya. InsyaAllah saya akan menyumbang khidmat yang terbaik untuk negara dan bangsa kita Malaysia ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih timbalan Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Aturan bagi pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, selaras dengan perkara 56 Perlembagaan Persekutuan serta mengikut aturan yang dinyatakan di dalam Peraturan Mesyuarat 5, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara, Majlis Dewan Negara akan menjalankan urusan memilih timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Sehubung dengan itu, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 5/2, setiap usaha Dewan Negara telah menerima 2 cadangan nama untuk pemilihan timbalan Tuan Yang di-Pertua. Cadangan itu datangnya daripada yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis, dan yang kedua Yang Berhormat Senator Dr. Dominic Lau Ho Chai. Tiasa.
Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengemukakan cadangan nama bagi pemilihan timbalan Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mohon mengemukakan cadangan iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dan mengikut peraturan mesyuarat 5/2 saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Ada siapa yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai untuk mengemukakan cadangan nama bagi pemilihan timbalan Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Terima kasih kepada Setiausaha Negara. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri kerana telah dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mencadangkan YB Senator Datuk Razali bin Idris dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dan mengikutkan peraturan mesyuarat 5/2. Dan saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Terima kasih. Ada yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, oleh sebab terdapat lebih dari seorang yang telah dicadangkan dan disokong menjadi timbalan Yang di-Pertua, maka menurut peruntukan peraturan mesyuarat 5/2, Majlis Mesyuarat akan memilih timbalan Yang di-Pertua dengan undi bersurat. Bagi maksud pilihan undi bersurat, pegawai-pegawai Dewan akan mengedarkan kertas-kertas undi kepada Yang Berhormat ahli-ahli. Ahli-ahli yang berhormat diharap dapat mengisikan kertas dengan sempurna dan menulis nama calon yang dipilih dan menandatanganinya. Selepas itu, lipatkan kertas itu dan dimasukkan ke dalam peti undi untuk diserah kepada setiausaha. Saya akan mengumumkan keputusan itu sebaik saja dikira. Pegawai-pegawai yang berkenaan sila datang ke meja setiausaha, ambil kertas-kertas undi dan edarkan kepada ahli-ahli yang berhormat di blok masing-masing. Seusai pengumuman oleh Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang di-Pertua Dewan Negara yang baru dimasyurkan atau yang dilantik untuk pemilihan timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara, Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu, ada dua nama yang dicalonkan atau dicadangkan tadi seperti yang disebutkan. Nama yang pertama dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan nama kedua juga dicadangkan oleh ahli Dewan Negara yang lain. Jadi dalam perihal proses pemilihan ini, ia juga bersangkutan dan juga selari dengan perkara 56 Perlembagaan Persekutuan untuk pelantikan timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dan juga peraturan mesyuarat nombor 5 yang mana akan diedarkan surat, kemudian nama calon itu akan ditulis, dipilih oleh ahli Dewan Negara dan kemudian akan ditandatangani. Maka dalam proses ini bagaimana ia mengikut kepada aturan dan juga perkara yang telah dipersetujui dalam Perlembagaan Persekutuan. Peraturan Dewan Negara menyatakan kalau ada dua ahli yang dicalonkan, maka seperti yang kita saksi sekaranglah yang di dalam Dewan tu berlaku undi bersurat. Ini yang dinyatakan dalam peraturan berkaitan dengan pelantikan Yang di-Pertua Dewan. Dan peraturan 5 tu menyatakan bahawa untuk melantik timbalan Yang di-Pertua Dewan menggunakan proses yang sama seumpama melantik Yang di-Pertua Dewan itu sendiri. Maksudnya kalau ada seorang calon macam kita lihat tadi, Yang Berhormat Senator Tan Sri, satu calon saja. Jadi tidak perlu undi. Tapi undi itu macam mana? Undinya bersurat. Maknanya Setiausaha Dewan akan bagi satu kertas macam Ismail sebut tadi, tulis nama calon yang dipilih dan juga letak nama sendiri ahli itu yang nak memilih tu. Jadi itu adalah proses yang menepati perkara 5.
dalam peraturan mesyuarat. Seketika ada sedikit perkara yang berlaku di dalam Dewan pada ketika ini dan kita saksikan apa yang akan diperkatakan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara. Dia tidak menentukan meletak nama di atas bersama dengan nama yang telah dicalonkan. Namun Dewan itu sendiri boleh menentukan peraturan-peraturan yang berlainan daripada apa yang terletak di dalam peraturan yang bertulis. Kerana kalau kita tahu Parlimen ini adalah terdiri daripada peraturan perundangan, peraturan dan konvensyen. Jadi amalan ini untuk kita menentukan kepastian perundian tersebut. Saya nak minta lagi sekali, kalau boleh kita adakan undian belah bagi untuk menentukan pengundi menulis ataupun tidak menulis. Memandangkan dalam peraturan 2/4 menyebut sebegitu. Terima kasih. Okey. Baik. Dalam peraturan, pada situasi ini, belah bahagian tidak dibenarkan masa pengundian. Dan satu lagi, amalan ini telah dibuat pada sesi yang lepas. Dan tak ada bantahan daripada sesiapa pihak. Jadi dengan itu, maka pengurusan Dewan memandangkan bahawa itu sudah dapat diterima sebagai satu amalan. Maka Dewan, apabila satu presiden telah di-created ataupun dibuat, kita kena akur juga dengan convention tersebut. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, sebagai variance ataupun kelainan, kalau ada sebab ada bantahan untuk meletakkan nama tadi, adalah elok setiap undi itu ditandatangani saja. Tak payah sebut nama. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Dah tulis Tan Sri nama macam mana? Apabila disuarakan supaya undi belah bahagi dicadangkan untuk tidak menulis nama di atas kertas bagi pengundi-pengundi untuk pengundian nama dua calon tersebut. Dan selepas itu dipersetujui oleh Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara untuk hanya menandatangani di atas kertas bagi nama calon-calon tersebut. Tidak perlu nama pengundi. Jadi ini merupakan suatu perkara yang telah pun diumumkan. Jadi saya ingat oleh Tuan Yang dua di-Pertua Dewan perkara Negara. tadi. Sebab saya melihat contoh di hadapan saya tidak ada nama. Jadi saya fikir tak ada bernama. Boleh disign. Jadi tak payah sentuh lagi kalau dah ada nama. Tak ada masalah. Jadi lain kali kalau ada pemilihan, kita sign sajalah. Tak payah bernama. Jadi sekarang oleh kerana Yang Berhormat tadi telah bersetuju, kita laksanakan pengundian. Baik. Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dalam pengucapannya meletakkan presiden supaya hanya meletakkan selepas ini tanda tangan, tidak perlu meletakkan nama. Jadi ini satu proses yang cukup menarik juga, Prof. Datuk Syah Merayu, kerana ada dibangkitkan dalam peraturan 6 berkenaan sama ada perlu meletakkan nama pengundi, kerana ya disebutkan dalam mana-mana proses pengundian undi itu ialah rahsia. Namun dalam apabila kita mengikut kepada peraturan nombor 5 mesyuarat, apa perlu atau tidak meletakkan nama pengundi dalam kertas undi tersebut? Kalau kita baca peraturan 1 dan 2 bersama, kena letak nama. Tapi kita tengok kuasa kepada Yang di-Pertua Dewan. Maknanya kalau ikutkan Yang di-Pertua Dewan boleh membuat keputusan, pada saya itu adalah tidak arbitrary lah, tidaklah menyalahi peruntukan kerana kuasa yang ada pada Yang di-Pertua Dewan itulah. Jadi boleh berlaku begitu, dan mungkin ini yang dianggap oleh
yang dipertua sebagai proses yang lebih demokratik lah, macam boleh membenarkan mesyuarat itu memutuskan, maknanya yang dipertua boleh memutuskan dengan syarat-syarat dalam kuasa atau tugas beliau sebagai yang dipertua yang mempengerusikan mesyuarat itu. Ya. Cuma persoalannya kalau benar perkara berbangkit berkenaan undi belah bahagi untuk mencadangkan supaya tidak menulis nama atau menulis nama itu mungkin dipersetujui atau dibenarkan, apa kesannya kepada proses pengundian tersebut, Prof? Cuma saya percayalah sebab peraturan dewan ini dibuat untuk memastikan seorang ahli itu memilih calon yang disukainya, tapi untuk meletakkan nama itu memang jelas dalam peraturan. Cuma satu lagi jelas dalam peraturan ialah kuasa yang dipertua. Dan mungkin simboliknya ialah untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya dia tidak disclose, tidak menampilkan nama, tetapi ianya disahkan oleh satu tanda tangan lah. Mungkin ada orang kalau dari segi legal itu lain, tapi ini adalah dewan yang seperti saya cakap awal tadi, dia boleh meletakkan peraturan-peraturannya sendiri dan diputuskan oleh para ahli dewan dan dipersetujui serta diisytiharkan oleh yang dipertua. Maka peraturan itu boleh mengawal perjalanan dewan ataupun prosedur yang ditetapkan oleh dewan itu sendiri. Apa mungkin kebarangkalian untuk suatu proses bantahan kepada nama yang dicalonkan? Saya rasa kalau ada bantahan itu dia perlu dilakukan sebelum pengundian itu dijalankan. Maknanya kalau ada ahli yang tak setuju dengan calon itu, contohlah menyatakan orang yang mencalonkan itu tidak ada hak untuk mencalonkan. Itu salah satu bantahan lah. Jadi kalau itu perlu dibuat, ia perlu dibuat sebelum proses pengundian itu berlaku lah. Ya, kalau kita imbas kembali untuk pemilihan yang dipertua Dewan Negara seketika tadi hanya satu nama dicalonkan dan secara automatiknya nama itu terus mengangkat sumpah selaku Tuan Yang Dipertua Dewan Negara, dan sama juga dengan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara, proses yang sama. Tetapi apabila dua nama dicalonkan, maka suatu proses pengundian perlu dilakukan. Dalam proses pengundian ini, kesegeraannya untuk kita memastikan agar ia dilakukan pada waktu ketika tersebut. Kalau kita ikut dalam peraturan tu memang bila dicalonkan, kemudian terus berlaku pengundian dan kemudiannya diumumkan. Kalau serilah, contohnya lah, kalau berlaku sama, maknanya jumlah yang sama untuk kedua-dua calon tu, maka yang dipertua dewan boleh memutuskan cara yang macam mana lagi untuk mengundi. Ni bersurat kan. Kalau yang lain selepas ni berserah pada yang dipertua dewan lah macam mana. Sebelum ini dalam ucapan Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi selaku Tuan Yang Dipertua Dewan Negara, beliau mengucapkan terima kasih kepada pengerusi sementara mempengerusikan aturan mesyuarat dalam proses untuk mencalonkan nama ataupun pemilihan bagi Tuan Yang Dipertua Dewan Negara. Jadi fungsi bagi pengerusi sementara ini dalam memastikan kekosongan perjawatan Yang Dipertua Dewan Negara itu akan dapat dilaksanakan peralihan yang konsisten dan sempurna untuk Yang Dipertua Dewan Negara. Okey, mungkin tuan-tuan penonton lihat bahawa ini suatu yang jarang berlaku. Maknanya ada dua kekosongan yang dipertua dewan dan timbalan yang dipertua kosong tadi kan. Jadi yang kita lihat dulu, apabila untuk dilantik sebagai yang dipertua dewan, seseorang itu hendaklah menjadi ahli dewan. Jadi aturan dalam mesyuarat ialah pertama, kalau berlaku kekosongan, kita kena lantik yang dipertua tu dulu. Tapi nak lantik yang dipertua tu tadi, macam Yang Berhormat Senator, beliau bukan lagi menjadi ahli Dewan Negara. Jadi beliau kena angkat sumpah dulu. Okey, dalam proses tu bila tak ada timbalan yang dipertua pun tak ada, maka dewan itu sendiri boleh memilih seorang daripada ahlinya untuk mempengerusikan mesyuarat tadi. Jadi beliaulah yang menyaksikan majlis angkat sumpah tadi. Bila Tan Sri Senator angkat sumpah di hadapan pengerusi sementara yang dilantik oleh ahli dewan. Jadi yang tadi kita tengok Yang Berhormat Senator, kalau tak silap saya, Senator Profesor Dr. Awang Sarian. Jadi beliau telah mempengerusikan. Jadi pelantikan itu telah teratur
Sebab bila kita tahu Tan Sri senator yang lepas telah tamat jawatan dia tu. Jadi bila dia lantik seorang pengurusi sementara mengurusikan majlis akad sumpah yang di-Pertua Dewan Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi dah angkat sumpah jadi ahli dewan, telah diisytiharkan sebagai yang berhormat senator dan seterusnya dicalonkan sebagai yang di-Pertua Dewan. Jadi proses itu teratur. Okey. Maka seusai mengangkat sumpah disusuli dengan terus menjalankan fungsi dan juga tugas beliau selaku yang berhormat senator yang di-Pertua Dewan Negara. Baik, seterusnya kita berikan tumpuan di dalam Dewan pada ketika ini untuk proses penjumlahan bagi surat undian untuk timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Penjumlahan atau pengiraan tersebut. Ini persoalannya, apakah pengerusi sementara itu mempunyai kapasiti ataupun kuasa seperti mana yang dipunyai oleh yang di-Pertua Dewan Negara untuk mungkin menjawab persoalan berkenaan perkara berbangkit, bantahan ataupun usul berbangkit berkenaan undi belah bahagi tersebut seperti yang berlaku dalam proses timbalan di-Pertua Dewan Negara? Ya, kalau ada banyak calon kan, jadi pengerusi itulah tugas dia sama dengan yang di-Pertua. Okay. Maknanya kalau tadi syukurlah proses tu agak smooth ya bila ada seorang calon. Kalau ada cepat 2 orang calon, cepat macam tak ada masalah lah untuk pengerusi sementara tersebut. Tapi kalau ada 2 orang calon contohnya kan. Jadi proses seperti yang sedang kita lihat ini akan berlaku jugalah. Okay. Tadi kan, jadi tadilah awal tadi, jadi pengerusi pada ketika itu hendaklah juga mengikut tata cara atau prosedur yang sama. Jadi kuasanya adalah seumpama dalam proses pemilihan ni seumpama yang di-Pertua sekarang yang sebenarnya lah. Ya, kalau tadi seawalnya kedua-dua proses tersebut mendahulukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mencalonkan nama, baik untuk yang di-Pertua Dewan Negara atau timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi dalam konteks ini, apa sebenarnya fungsi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perihal mencalonkan nama terdahulu, diberikan wang yang paling awal untuk kedua-dua perjawatan tersebut? Mungkin sebab tak ada calon lain, tapi pada saya sebagai ketua majlis lah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mencalonkan, maknanya beliau telah memberikan nama tu terlebih awal dan itu terserahlah kepada Setiausaha Dewan nak letak siapa dulu. Jadi aturan itu terserah kepada Setiausaha Dewan. Cuma dia tidak ada, orang kata apa, tidak adalah orang kata sistem lah, macam kerana dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dialah dahulu ya, tapi terserah kepada Setiausaha Dewan budi bicara meletakkan siapa. Tapi dalam konteks ini yang tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meletakkan calon sebelum mesyuarat. Jadi saya percaya tak adalah masalah itu agak menjadi complicated. Kalaupun orang lain, apa yang Amat Berhormat Menteri diberikan keutamaan untuk memberikan pencalonan itu tidak termaktub bahawa kita kena beri keutamaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi pada saya ia tidak memberi kesan kepada pengundian lah. Siapa yang cakap dulu kan. Dia tak ada memberi kesan. Nanti kita kalau kita lihat memang biasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang diberikan tempat pertama lah untuk memberikan calon, menamakan calon tu. Seawal majlis tadi kita menyaksikan 3 nama yang diangkat sumpah selaku Yang Berhormat Senator Ahli Dewan Negara, dan untuk kota ataupun kapasiti bagi Ahli Dewan Negara adalah seramai 70 orang seperti yang dinyatakan oleh Prof Datuk, sama ada melantikkan melalui negeri atau Dewan Ulangan Negeri ataupun melalui lantikan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Cuma untuk bagi perjawatan yang di-Pertua Dewan Negara dan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara, apa selain daripada menamatkan tempoh perkhidmatannya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sesuatu perjawatan itu omit ataupun tidak lagi boleh dipegang oleh seseorang individu itu. Maknanya kita nak kata dia hilang kelayakan sebagai Tuan Speaker lah. Yang di-Pertua Dewan Negara lah. Ya, dia macam kalau seseorang itu menjadi
pengarah kepada sesuatu agensi ataupun pertubuhan, maka dia kena, dalam masa 3 bulan tu dia kena letaklah Ini disebutkan dalam perkara 26. dalam perlembagaan tu. Dalam kita kata kalau lihat ni dalam 5 perkara 56 dalam fasa 5 tentang hilang kelayakan dan sebagainya lah. Dan disebut maknanya bukan mudah juga ya. Maknanya hendaklah memenuhi. Satu lagi apabila kalau dia seorang ahli Dewan Negara tamat masanya, dan Dewan Negara ni kan 3 tahun campur 3 tahun kan. Kalau dia jadi yang di-Pertua Dewan, kemudian masa atau tarikh jawatan dia sebagai ahli, tempoh sebagai ahli Dewan Negara tu habis, dia pun maka kosong, belum melepaskan jawatannya. Okey, proses penjumlahan bagi surat undian tersebut saya kira sudah pun hampir selesai, dan kini mungkin nama daripada 2 nama yang dicadangkan tadi sudah mempunyai jumlahnya. Jadi kita berikan tumpuan di Dewan pada ketika ini yang berbahagia Prof Datuk untuk mendengarkan pengumuman oleh yang di-Pertua Dewan Negara. Alhamdulillah, ahli-ahli yang berhormat, keputusan undi adalah seperti berikut. Yang berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad mendapat 43 undi. Dan yang berhormat Senator Datuk Razali bin Idris mendapat 11 undi. Manakala 8 orang ahli tidak hadir. Ahli yang berhormat, maka selaras dengan peruntukan peraturan mesyuarat 5/2, saya dengan ini memasyhurkan bahawa Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad dipilih menjadi timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dengan penjumlahan undi sebanyak 43 undian daripada surat undian yang telah pun ditandatangani oleh ahli-ahli Dewan Negara. Dan seterusnya Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad akan mengangkat sumpah jawatan selaku Yang Berhormat timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Kak sumpah. Zari. Kak sumpah. Oh ya. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara mengangkat sumpah. Saya, Nur Jazlan bin Muhammad, setelah dipilih memegang jawatan timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Senator Datuk Nur Jazlan Tan Sri Muhammad mengangkat sumpah selaku timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara, pernah bertanding di Parlimen Pulai Johor dan pernah memegang jawatan Timbalan Menteri Dalam Negeri pada 2015 hingga 2018. Dan beliau juga merupakan anak anda kepada mantan Menteri Penerangan. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Senator
Dato' Nur Zazlan mengambil tempat duduknya sebagai timbalan yang dipertua di Dewan Yang Mulia ini. Silakan Yang Hormat. Dato' Nur Zazlan seterusnya mengambil tempat beliau selaku timbalan yang dipertua Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, mengikut peraturan mesyuarat 5/2 dan 2/7. Sekarang ini saya memohon setiausaha memasukkan semua kertas-kertas undi yang telah dibilang ke dalam peti undi dan melarikan peti undi tersebut di hadapan ahli yang berhormat. Kertas-kertas undi ini hendaklah disimpan dalam jagaan setiausaha selama 1 bulan. Dan selepas itu tertaluk kepada apa-apa perintah yang diterima daripada majlis. Setiausaha hendaklah membakar kertas itu dan mengesahkan kepada majlis. Yang di-Pertua Dewan Negara berkenaan tentang kertas undi tadi yang disimpan di dalam kotak khas yang disediakan selama tempoh 1 bulan, kemudian akan dihapuskan dengan cara membakar kertas undi tersebut bagi memastikan agar tiada lagi pertikaian berkenaan tentang perkara yang sudah pun dipersetujui melalui suatu proses yang demokratik tersebut. Yang berbahagia Prof. Datuk, tadi seketika kita menyaksikan alhamdulillah 2 nama yang dicalonkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, kedua-duanya dipilih sebagai ataupun selaku yang di-Pertua Dewan Negara dan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Maka dalam perihal ini, ia bersifat bergerak secara seiring kekosongan jawatan kedua-duanya yang di-Pertua dan timbalan yang di-Pertua. Kalau sekiranya hanya satu kekosongan yang berlaku iaitu yang di-Pertua Dewan Negara, apa mungkin timbalan yang di-Pertua boleh mengambil alih perjawatan tersebut dalam mempengerusikan peraturan dan juga mesyuarat-mesyuarat? Ya, betul. Assalamualaikum. Salah seorang kosong, salah satu daripada jawatan itu kosong, satu jawatan lain tu akan mempengerusikan mesyuarat lah. Jadi tak perlu lantik pengerusi sementara seperti tadilah. Okey. Jadi kalau saya satu lagi kita lihat juga kertas tadi perlu disimpan sebulan. Tapi kenapa semasa sebulan kan? Akhirnya tempoh tu tempoh bertenang lah kalau ada objection dan sebagainya. Dr. Mujahid bin Yusuf, pilihan Dewan Undangan Negeri Perak yang berkuasa bermula 25 Mei 2023 hingga 24 Mei 2026. Tentunya pelantikan ini membawa bersama tanggungjawab berat di atas bahu ahli-ahli yang berhormat. Oleh itu, suka sekali saya memperingatkan sesama sendiri agar menghayati sepenuhnya aspirasi pelantikan selaras dengan perkara 45 Perlembagaan Persekutuan agar tanggungjawab yang kita pikul dapat ditunai dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Akta-akta yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, saya suka hendak memaklumkan majlis ini bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan oleh Parlimen dan mesyuarat yang lalu seperti berikut. Pertama, Akta Pembekalan 2023. Kedua, Akta Levy Keuntungan Luar Biasa Pengesahan 2023. Ketiga, Akta Keuangan 2023. Keempat, Akta Kanun Keseksaan Pindaan 2023. 5. Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2023. Yang keenam, Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023. Akta yang ketujuh, Akta Semakan Hukuman Mati dan Penjaraan Sepanjang Hayat dalam braket bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. 8. Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2023.
Ya, Alhamdulillah yang berbagai Prof Datuk usai tadi untuk mengangkat sumpah bagi 3 ahli Dewan Negara yang di-Pertua Dewan Negara dan juga timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Seketika tadi juga turut disebutkan oleh yang di-Pertua Dewan Negara berkenaan tentang Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong telah pun memperkenankan akta yang telah dipersetujui di Dewan Rakyat. Jadi sedikit mungkin kita boleh bercerita tentang fungsi dan juga hubungan dalam proses passing the legislation atau passing the bill bagi fungsi Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara itu yang digerakkan secara seiring. Okay, pertama, kedua-dua dewan ini adalah pihak badan perundangan atau legislature, dan kedua-duanya memainkan peranan masing-masing, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bagi amalan di negara kita, kebanyakan undang-undang diluluskan di Dewan Rakyat, diperkenalkan dan diluluskan Dewan Rakyat. Untuk menerusi proses perundangan ini, dia perlu juga melalui Dewan Negara. Dewan Negara ini boleh dikatakan satu dewan yang eksklusif, prestige, kerana keahliannya itu adalah daripada mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan. Ya. Justru peranan Dewan Negara juga ialah untuk meluluskan sebarang undang-undang atau pindah undang-undang. Menarik, walaupun badan itu prestige, Dewan Negara ini prestige, tapi dalam beberapa keadaan Dewan Rakyat boleh melangkau Dewan Negara. Cuma sekiranya undang-undang yang diluluskan Dewan Rakyat itu berkaitan dengan pindaan kepada perlembagaan, mesti mendapatkan kelulusan dari Dewan Negara. Tapi kalau akta biasa, pindaan kepada undang-undang biasa, Dewan Negara hanya mempunyai kuasa untuk melewat-lewatkan dengan hantar balik kepada Dewan Rakyat melalui proses lain. To delay the bill. Itu delay the bill saja. Tapi kalau pindaan kepada perlembagaan, wajib mendapat persetujuan atau kelulusan daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat, Dewan Negara kena dua-dua lulus. Pada bacaan kedua dan ketiga mesti 2/3 majoriti kalau pindaan pada perlembagaan lah. Untuk fahamkan para penonton, maknanya selain daripada pindaan pada perlembagaan, akta-akta boleh melangkaui Dewan Negara. Cuma Dewan Negara ni penting, macam kita lihat juga yang nyatakan oleh yang di-Pertua tadi bahawa ada wakil-wakil dari negeri. Ini penting kerana peranan Dewan Negara itu juga untuk menjaga kepentingan negeri-negeri. Jadi kalau kita lihat pada kepentingan Dewan Negara, maksudnya dia persoalannya maksudnya dia pertama, Dewan Negara ni harus merendahkan suhu perbincangan politik lah. Dia harus lebih profesional. Check and balance. Check and balance. Ya, dia tak boleh nak menyatakan lebih daripada kehendak politik, berbeza dengan Dewan Rakyat kerana mereka diwakili oleh orang-orang yang memenangi pilihan raya, mewakili parti-parti politik dan konstituensi. Jadi apapun kita harapkan di Malaysia ni, sama ada Dewan Negara atau Dewan Rakyat, kesemua undang-undang yang diluluskan adalah untuk kepentingan negara dan rakyat. Ya, baik. Satu kesimpulan yang baik. Terima kasih yang berbahagia Prof Datuk Dr. Shah Melayu Abdul Aziz kerana bersama dengan kami pada pagi ini dan juga ketika ini untuk kita memberikan gambaran ataupun fokus bagi aturan mengangkat sumpah di Dewan Negara. 3 orang yang mengangkat sumpah pada hari ini dan juga memilih tuan yang di-Pertua serta timbalan tuan yang di-Pertua, yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah pun dipilih sebagai di-Pertua Dewan Negara dan juga timbalan di-Pertua Dewan Negara iaitu Datuk Nur Jazlan telah pun dipilih sebagai di-Pertua Dewan timbalan di-Pertua Dewan Negara. Terima kasih yang berbahagia Prof Datuk, dan seterusnya kita akan teruskan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan untuk langsung dari Parlimen pada hari ini. Hingga 12.29 tengah hari. Bagi pertanyaan jawab lisan yang pertama dijemput Yang Berhormat Senator Datuk Kesavedas anak lelaki Achutenatan Nair. Achutenatan Nair. Sebelum saya bermula, saya nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri Datuk Sri Doktor atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara dan juga tahniah kepada Yang Berhormat Senator Nur Jazlan atas pelantikan timbalan Yang di-Pertua. Ini adalah kali pertama soalan saya naik nombor 1 selepas duduk di kursi ini 4 tahun. Selalu top 5 tak dapat. Soalan saya nombor 1 kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Tahniah dapat nombor 1 dijawab oleh Perdana Menteri lagi. Terima kasih.
Izinkan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, bagi pihak kerajaan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah bersatu jawatan yang amat terhormat yang selayaknya disandang oleh seorang yang cukup berpengalaman, yang mempunyai prestasi yang baik dan cemerlang sebagai ahli parlimen, menteri dan yang sungguh komited untuk membawa agenda reform parlimen yang telah disuarakan sekian lama. Tan Sri punyai dengan izin impeccable credentials. Sebab itu kami usulkan dengan semangat yang tersebut untuk mengangkat martabat Dewan Negara sebagai institusi penting dan utama dalam negara kita. Begitu juga saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada tokoh yang muda, Datuk Nur Zazlan, Senator, kerana mengambil jawatan yang mampu membantu tugas besar ke arah perubahan dan reform yang akan diketuai oleh Tan Sri Yang di-Pertua. Merujuk pada jawapan ini, soalan yang berhormat, ingin saya jelaskan bahawa dalam strategi kerajaan perpaduan dan dengan konsep Malaysia Madani, soal tata kelola dan pengurusan kerajaan adalah diutamakan. Ini bermakna memperkasa tugas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan mengelakkan daripada ketirisan, keborosan dan rasuah yang dianggap sebagai sistemik dalam negara kita. Dan ini menurut Akta SPRM, Akta 694 yang harus dikenali dan ditindak secara bebas dan berkecuali. Maka sekiranya soalan itu merujuk kepada kedudukan mantan-mantan Perdana Menteri, itu bukan permasalahan yang harus dibangkitkan kepada saya kerana usul itu dan tindakan harus diambil secara bebas dan berkecuali, saya tegaskan, oleh SPRM sendiri. Dan memang tidak dapat dielakkan kerana ini merupakan tokoh-tokoh politik yang terkenal, akan ada persepsi positif dan negatif. Tetapi kita harus terikat dengan fakta dan undang-undang. Orang-orang yang menganggap bahawa tuduhan-tuduhan atau siasatan itu bermotif politik, itu harus melihat kepada fakta dan bukan kepada sentimen politik untuk mengelirukan rakyat. Kalau nyata dari segi siasatan ada kes-kes yang dianggap berprofil tinggi dan punyai alasan yang cukup kukuh untuk mendakwa, itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara, dan sepatutnya masyarakat termasuk ahli-ahli Dewan Negara memberi sokongan yang padu untuk membersihkan negara daripada penyakit rasuah yang menular. Soalan tambahan Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan tersebut. Soalan tambahan saya, Tan Sri Speaker, ialah apakah status siasatan terhadap Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali, Hakim Mahkamah Rayuan, mengenai tomohan rasuah dan percanggahan kepentingan, isu konflik kepentingan yang dikatakan wujud di pihak Hakim Nazlan ketika mengendalikan kes perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi kes SRC International Sdn Bhd. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. SPRM setelah mendapat laporan memang membuka kes atau kertas siasatan terhadap Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Datuk Muhammad Ghazali, Hakim Mahkamah Rayuan, berhubung dengan kes rasuah. SPRM telah menyiasat teliti perkara tersebut dan mendapati tiada kesalahan jenayah dilakukan, dan perkara ini telah dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara. Berkenaan konflik kepentingan Hakim Nazlan, isu yang sama telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan ketika menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengemukakan keterangan tambahan atau keterangan baru. Dengan kata lain, isu konflik kepentingan telah diputuskan secara muktamad oleh Mahkamah Tinggi Negara.
Sementara itu, pada 9 Ogos 2022, pihak defendant telah menarik balik dakwaan ke atas pihak Azlan. Alasan keputusan Mahkamah Persekutuan Tan Sri yang di Pertua adalah relevan kerana